Dan salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, iaitu Datuk Wan Saiful Wan Jan, apabila menyifatkan Kabinet Kerajaan Perpaduan sebagai muflis moral dan telah pun mengangkat kluster mahkamah dalam pentadbiran negara, dan dia mempertikaikan mana perginya perjuangan reformasi. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan Datuk Wan Saiful ni, saya rasa dia ni dah kemaruk kerana dah menang hari itu tetapi tak dapat nak menjadi menteri dan akhirnya duduk di kerusi pembangkang. Dan kita tahu siapa dia, budak Wan Saiful ni. Dia pandai bercakap, tetapi dia sebenarnya juga seorang pemimpin muda yang pada saya yang kerjanya adalah menjadi kaki bodek saja, tidak ke mana pun arah politik dia. Kita lihat apabila Kerajaan Pakatan Harapan dahulu, dia telah pun duduk dalam PTPN, tidak mendatangkan hasil pun. Dan apabila PTPN itu dibangkitkan, akhirnya yang mendapat buruknya adalah Pakatan Harapan. Tetapi yang nak hapuskan PTPN itu adalah PAS. Tetapi kreditnya dapat kepada Perikatan Nasional. Jadi inilah masalah-masalah yang kita lihat. Hari ini dia pertikaikan kerajaan yang mana terbentuk, yaitu Kerajaan Perpaduan. Seperti mana yang saya kata, kita sekarang ni Kerajaan Perpaduan, yang mana Pakatan Harapan itu ada 82 kerusi. Jadi kita nak bergabung dengan siapa? Kalau tidak dengan UMNO, dengan GPS, dengan parti lain, itu yang ada pun parti dalam Malaysia ni. Ada kita nak ambil daripada atas pokok, ada pun kerusi-kerusi yang dekat restoran kita nak pakai untuk dijadikan kerusi supaya cukup. Tidak kan? Itulah yang ada. Ahli parlimennya bertanding 222 orang itu. Jadi mahu atau tidak, kita kena ambil lah. Kerana kita dah pun keluarkan RUU anti lompat parti, yang mana perseorangan tidak dibenarkan. Bagaimana kita nak mengambil untuk parti itu menyokong kita untuk mencukupkan majoriti? Dengan en bloc. Apabila berlakunya en bloc, maka kluster mahkamah ada di dalam ke, siapa pun yang ada di dalam tu ke, kita kena angkutlah semuanya. Jadi apa yang Datuk Wan Saiful nak kata pada saya kurang cerdik lah. Kerana dia sendiri tahu apa yang Kerajaan Perikatan Nasional buat selama ini. Dia tak pertikaikan pun. Kerajaan Perikatan Nasional tebuk pintu belakang, mengambil semua parti-parti yang kalah untuk bergabung jadi kerajaan. Adakah itu demokrasi? Adakah itu lunas-lunas perlembagaan yang kita nak ikut betul? Parti yang menang jadi pembangkang, parti yang kalah jadi kerajaan. Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh jadi Perdana Menteri disebabkan oleh pengkhianatan. Dan orang-orang seperti Datuk Wan Saiful ni boleh dapat jawatan, sedangkan kebolehan kepakaran tak ada. Jadi ini merugikan negara. 5 tahun kita dengan 33 bulan terhasilnya kerajaan-kerajaan yang membuatkan hutang berlambak. Wan Saiful kena jawab lah. Lepas ini kita nak tengok reformasi atau tidak. Kita akan tentukan 600 bilion yang waktu Kerajaan Perikatan Nasional itu memerintah, kemana perginya. Kita nak tahu juga ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ni begitu kaya untuk mereka dalam pilihan raya yang lepas ni tadi. Dari mana dapat duit? Itu kita perlu tahu juga. Jadi Datuk Wan Saiful tak payahlah. Kamu orang duduk dalam kerajaan adalah satu kerajaan yang memang rakyat kata pengkhianat. Lepas tu kamu nak mempersoalkan reformasi. Kamu duduk parti kamu, jaga parti kamu. Kenapa kamu nak cerita pasal Kerajaan Perpaduan ini, nak menceritakan reformasi? Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak laksanakan reformasi di sini? Kerana ini adalah Kerajaan Perpaduan. UMNO agenda dia lain. UMNO Barisan Nasional lah. Lepas tu Pakatan Harapan agenda dia lain, GPS agenda dia lain, JRS agenda dia lain. Tetapi saya hargai ataupun saya bersyukur kerana dalam waktu yang sama Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya untuk mengurangkan rasuah jawatan. Kalau kita lihat apa yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional, 70 menteri dicampur lagi dengan duta khas bertaraf menteri, begitu banyak untuk rasuah jawatan. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mereformasikan apa yang telah berlaku, iaitu kurangkan jawatan menteri-menteri ini. Kita juga lihat bahawa dia telah pun menghasilkan timbalan Perdana Menteri untuk Sabah dan Sarawak. PN, apa yang dia boleh lakukan?
berjanji dengan UMNO nak bagi jawatan timbalan Perdana Menteri, sampai sudah tak ada, itulah jatuh padan muka. Jadi daripada situ pun kita dah nampak pimpinan yang ada dalam Perikatan Nasional ni, apalagi didorong oleh PAS, semuanya pada saya kaki-kaki pandai cakap pembohong, membohong rakyat. Kemenangan, kalau PN tu hebat, Bersatu ni hebat, kalau Wan Saiful ni sebagai ketua penerangan dia hebat, saya rasa dia lebih banyak lagi kursi daripada PAS. Kenapa Bersatu tak menang banyak, PAS menang banyak? Sedangkan kekuatan Bersatu itu sepatutnya berada di tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi yang mendapat impak yang lebih adalah daripada PAS. Bermaksud juga ketua penerangan Parti Pribumi Bersatu ni yang dipegang oleh Datuk Wan Saiful ni bermakna gagal. Dia tidak berjaya mempromosikan parti dia untuk rakyat nak sokong. Sebab itu hanya 73 kursi je keseluruhan. Dan yang 40 lebih kursi pula PAS yang punya. Kamu ada berapa kursi saja. Jadi Wan Saiful tak payahlah. Kamu seperti anak ikannya sekarang ni. Itu yang saya tengok komen banyak. Lepas ni 19 hari bulan PN pergilah angkat sampah. Banyak lagi sampah di Putrajaya tu angkatlah. Sibuk aja dengan orang punya kerajaan, pertikaikan kerajaan orang lain. Kamu punya kerajaan pintu belakang. Parti yang bernama Perikatan Nasional menubuhkan kerajaan melalui pintu belakang, bukan daripada mandat rakyat. Dia masuk dalam komponen PH. PH bagi ruang untuk mereka bertanding kursi-kursi yang bagus untuk boleh menang. Apa yang dia buat? Dia khianat kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin nak jadi Perdana Menteri. Jadi dapatlah dia ikut pintu belakang, bergabung dengan PAS, konon-konon buat kerajaan Melayu Islam. Mana dia? Akhirnya COVID. Lepas tu lockdown. Lepas tu sampai rakyat angkat bendera putih. Tahu-tahu ada buat pinjaman 600 bilion. Senyap-senyap. Tapi rakyat, sesama rakyat, susah. Itukah kerajaan yang boleh kita katakan tidak gagal? Rakyat, sampai sama rakyat pun nak makan. Macam mana nak bantu-membantu? Di situ kita lihat orang Cina bantu orang Melayu bantu orang Cina, orang kaum-kaum ni bantu orang ni, orang India bantu orang Melayu bantu orang India. Jadi menteri-menteri senang lenang. Menteri-menteri ada yang makan durian. Jadi banyak hal. Parti Bersatu ni telah pun kalau kita lihat sebenarnya mereka juga tengok dia mengkritik UMNO apa semua. Sebab itulah macam mana UMNO, macam mana Barisan Nasional nak bersama dengan parti kamu? Sebab kamu cuba nak membunuh UMNO tu sebenarnya. Parti Bersatu ni dulu asalnya untuk dia nak membunuh UMNO, parti UMNO ni. Waktu zaman Tun, akhirnya apabila zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin pun sama. Kalau UMNO bergabung dengan PN, akan datang kursinya macam mana? Tapi kalau dengan PH, kami tak banyak ganggu kursi UMNO, Barisan Nasional. Jadi lebih baik bergabung dengan ni. Sekarang ni nanti dah bertembung lagi dengan PAS. Padan muka. So itu pencerahan saya tak nak merarut-rarut. Tapi saya rasa ketua penerangan Bersatu ni dia kurang cerdik lah. Kata payah cerita reformasi lah. Datuk Saiful, kau pergi uruskan kau punya penerangan untuk Parti Pribumi kamu tu supaya dia terang, supaya dia nampak oleh orang. Okey, so sekian pencerahan saya. Terima kasih.